Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Lebih padat, lebih informasi yang pasti bermanfaat. Dan hari ini kita nak cerita tentang tajuk kita mulut laser. Mulut laser Kadang-kadang orang cakap mulut lancang, mulut longkang. Hari ini mulut laser. Saya rasa lebih kurang sama je kot. Dan hari ini untuk bincangkan tentang mulut laser ni, kita bersama seorang perunding motivasi, Encik Zaidi Muhammad, atau lebih dikenali sebagai panggilan Coach. Coach, thank you for coming. Muhammad. Ya, terima kasih. Terima kasih datang. Pertama kali dengan saya, Coach. Betul. Selalu nampak tapi baru first time dapat bersama lah. Coach, ya saya. Nak tanya Coach, apa perbezaan antara sindiran dan mulut laser? Ini antara sifat manusia lah saya rasa, yang kita ni kadang-kadang banyak benda nak nampak keburukan orang, tapi kita sendiri punya keburukan kita tak nak tengok. Jadi bila benda ni saya rasa dia menggambarkan apa yang ada dalam minda orang tu lah, kan. Kalau dia nampak elok lah yang dia keluar daripada mulut dia, menggambarkan dalaman dia lah. Dia apa yang dia fikir, apa yang dia ingat, itulah yang keluar dari mulut. Tapi salah ke Coach kalau kita nak tegur orang tu? Maknanya kadang-kadang ada orang Melayu ni dia kata berlapik. Ya. Cakap tu berlapik. Tapi kadang-kadang kita nak cakap, biar kita cakap terus terang. Salah ke macam tu? Okey, dia saya rasa bergantung kepada situasi. Bercakap jujur tu memang cantik lah, bercakap jujur, tetapi jaga hati orang lain lebih penting. Tapi hari ni Coach, kalau katakan orang, kita tengok sekarang kita ada social media. Ya. Kalau kita keluarkan konten-konten yang macam kononnya cakap baik-baik, kan, orang tak nak tengok pun. Tapi kalau konten tu dia keluar dengan macam-macam ni, dia jadi kecoh. Betul. Untuk menarik perhatian. Yang ini macam mana pula? Tapi sebelum kita bincang perkara ni Coach, kita ada seorang lagi kawan Coach. Okey. Kita tengok video ni Coach. Kita tengok siapa dia ni. Assalamualaikum saudara. Kau dah langgar tadi, dia bergegar tau kereta ni. Mak! Bapak bukan selalu pergi masjid. Bapak selalu pergi mancing dengan si Azli tu. Mari kita pakailah. Hebat bukan? Bel Ngasri, pelakon, pelawak, pengacara, voice over talent, dah lebih daripada 30 tahun berada dalam industri ini. Terima kasih Bel. Bel Ngasri. Baik-baik, sama-sama Dato'. Sudi bersama dengan saya. Alhamdulillah. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah besar-besar. Adakah mulut ni mulut jahat? Ni mulut netizen ni. Lebih kurang lah ni. Contoh. Cakap macam tu tak boleh? Ayalah, maksudnya lebih kurang je lah macam yang tengah viral ya. Orang cakap orang ni macam tu, maknya macam ni lah, apalah. Saya dah terkena dulu. Daripada saya budak lagi sebenarnya. Dulu pun dah ada dah. Dulu dah ada mulut netizen ni. Macam contoh masa saya kecil-kecil. Masa tu bukanlah netizen kat dalam social media ni. Tak ada lah. Tapi dah ada lah. Masa saya kecil dulu, bila saya berlakon, orang kata mak saya, bapak saya jual anak. Sebab saya, adik-beradik saya, dua orang, Dalin juga dengan N, memang orang kata banyak job lah. Boleh kata berlakon sana, berlakon sini. Jadi orang kata mak saya terlalu nak menjualkan anaknya. Macam benda yang tak berapa best lah kalau kita mendengarkannya tu. Sedangkan kita ni mencari rezeki, Dato' ya. Okey, baru-baru ni sahabat kita, sahabat saya, sahabat Bel dalam industri ni, iaitu Anna Jobling. Tiba-tiba jabatan netizen jabatan netizen menghukum, saya rasa menghukum terlalu teruk, mengatakan ibu kepada Anna Jobling itu rupa parasnya dia orang ingat katakan bibi. Adakah mereka boleh menghukum macam tu Coach? Ya Allah. Yalah, kita tak tergamak. Kita tanya netizen ni lah, ya, siapa-siapa yang start benda tu, sanggup tak dia dengar orang kata macam tu kat mak dia, kan? Macam saya tak sanggup. Tak ada orang sanggup. Kalau kita sendiri kita boleh terima kot. Orang kata kita macam ni kan, macam Bel pengakuan tadi lah, boleh terima. Tapi kalau mak dengan ayah ni, dia sensitif dia lain macam. Jadi teruk betul lah saya rasa. Sebenarnya dia menggambarkan orang tu juga kan, Datuk. Dia macam dia menggambarkan orang yang menembak tu. Sebab apa dia nampak, apa dia nampak kat luar menggambarkan apa yang dia fikir kat dalam, kan? Psikologi kan. Kita kalau fikir buruk macam orang kata apa, mata lalat dengan mata lebah gitu kan. Kalau mata lalat ni dia nampak buruk je. Dia nampak benda-benda kotor, itu dia tertarik pergi situ. Terlalat lah ni. Dia bila nampak muka macam ni terus dia label bibik lah, apalah kan. Saya pun nak sebut pun tak sanggup kan. Kalau saya akan ke depan. Cakap, engkau apa hal? Betul. Engkau apa hal kutuk makku macam ni? Tapi perlu tak Anna buat macam tu?
Tapi saya rasa yalah, pada masa yang sama kita kena jaga reputasi kita lah kan. Kita tak nak letakkan level kita serendah dia. Kita kena fikir macam tu lah kalau saya kan. Ini bagus sangat. Kan? Patut jadi coach. Patut jadi coach. Patut jadi coach. Maknanya jangan letakkan kita serendah dia orang. Maknanya kalau dia orang dah rendah tu biar dia orang rendah lah. Maknanya kita tahu Jangan mentaliti kuat dia. sangat ada tu. Rendah-rendah jangan kuat sangat. Okey. Rendah-rendah. Dia 4 kali sebut. Ini mulut netizen juga. Jangan meletakkan diri anda selowet tu. Tapi yang bila kita heran tu Bel, ada juga surat khabar besar juga mengheret berita tu sebagai berita utama dan meletakkan gambar mereka. So kalau jadi pada Bel macam mana Bel? Apabila kita menjadi seorang yang mendapat perhatian, jadi artis, semua ni benda yang mendapat perhatian. Betul. Kita akan dapat jadi perhatian dan semestinya akan ada lah benda-benda yang macam ni akan berlaku. Seharusnya mereka dah kena bersedia pun untuk apabila terima benda-benda yang macam ni. Bagi saya sebagai seorang artis tu, jangan kadang-kadang ada benda yang kita boleh melata, boleh menjawab apa yang ni. Tapi kadang-kadang tu kalau rasa ni kita kena sabar lah. Mungkin hari ni Bel bercakap kerana apa yang berlaku pada dia satu ketika dulu hanya cakap-cakap di sekeliling yang didengar. Masa tu tidak ada social media. Kalau hari ini, katakanlah Bel hari ini orang bercakap Habibah dan ayah awak Nasri menjual anak, keluar dekat dalam portal, keluar dekat dalam tu, apa perasaan awak? Nanti kita jawab lepas ni. Kita rehat sekejap. Datuk yang cakap orang. Kita kembali selepas ini Sembang Viral. Ada 21A SPM Best Student Malaysia pun tak ada adab dengan akhlak, fail. Saya panggil awak sebab yang awak cakap nak tolong family. Saya nak tolong family awak. Bakat awak ni saya tak tengok sangat. Orang yang jadi macam keyboard warrior ni kan, dia orang sebenarnya deep down kan, dia orang insecure tau pasal sesuatu. Netizens, they find happiness dari mencari salah orang atau menghina orang. Kebanyakan orang yang buat perkara ni adalah orang yang tak ada kerja. Lepas tu dalam hidup kau hanya mencari masalah orang je atau keburukan orang je. Kau lupa masa kau tu sepatut kau ambil cermin, tengok baik ke aku, perfect ke aku. Meskipun bebas, tapi kan kita harus memiliki batasan untuk yang namanya ketertiban. Ya kalau misalnya terlalu bebas, yang terjadi adalah kita menyakiti orang dengan cara berkomen atau berkomentar sesuatu yang menyakiti hati orang. Bagi I, waktu I kena kecam, I sedih lah. I sedih, I macam hilang dari social media kejap. I macam, benda tu affected me personally. It started to impact me. It's not just adab, but it's also in religion. Kita pun ada belajar kan, bila kita cakap sesuatu benda tu kan, dia umpama macam doa lah kiranya kan. Kena fikir banyak kali. Maknanya sebelum tangan laju, otak laju juga. Terima kasih anda menepati appointment anda bersama dengan Sembang Viral. Tajuk kita pada hari ini, mulut laser ataupun mulut laser sudah ditransfer kepada tangan. Tangan juga mulut. Okey, saya balik kepada soalan saya Bel. Itu dulu Bel. Dulu tu orang cakap Habibah dan juga Nasri ni jual anak, 3 orang anak dia berlakon, pergi hantar sana, seorang-seorang hantar sini, lari sana lari sini. Anda mendengar di sekeliling, tapi cuba pejamkan mata sekejap. Awak adalah seorang artis, pejamkan mata. Hari ini keluar dalam semua social media gambar mak awak, gambar adik-beradik awak, gambar bapa awak, cakap Nasri dan juga Habibah menjual anak. Apa? Saya akan, macam contoh kalau jadinya zaman sekarang ni, saya akan jawab Alhamdulillah lah. Saya satu family dah popular ni. Popular. Saya popular, bapa popular, mak popular, adik-beradik saya semua popular. Jadi pada masa yang sama juga saya cakap terima kasih Alhamdulillah kerana ni. Tapi sebenarnya saya bagi tahulah yang mak ayah saya tidaklah menjual saya dan juga adik-beradik. Apa bagi pendapat saya, kami mencari rezeki dan dekat situ sedikit akan memberi mungkin sebahagian netizen akan merasa kesian mungkin. Itu mungkin Bel cakap. Rasa kesian. Itu Bel cakap okey, coach tengok ni coach boleh. Bila kita cakap pasal mulut laser dan tangan tadi menjadi mulut tadi tu, kita cakap pasal tajuk. Belum yang masuk. Yang kat dalam tu yang perkataan-perkataan yang digunakan tu. Kan banyak segala maki hamun cukup macam-macam jenis.
Dan saya rasa kalau kita baca akan koyak. Inilah yang menggambarkan adab lah. Adab dalam betul. Adab dan akhlak ni 2A yang sangat yang wajib ada lah. Ada 21A SPM Best Student Malaysia pun tak ada adab dengan akhlak, fail. saya boleh letak macam tu lah. Saya nak berbalik pada satu lagi senario mulut laser ni kita ambil dalam keluarga kita. Keluarga kita. Saya rasa mak saya mulut laser. Mungkin mak Bel ada tak bersifat macam tu ataupun bapa bersifat macam tu? Saya kalau yang macam tu mak lah. Macam tak best pula cerita pasal mak sendiri. Tapi okey, mulut laser inilah alhamdulillah yang secara tidak langsung mendidik saya, mendisiplinkan saya untuk menjadi seorang kalau contoh mak saya didik saya untuk menjadi seorang artis. Dia suruh menjadi seorang artis yang berjaya, yang disenangi orang. Walaupun ialah cara ibu tu buat mungkinlah agak kasar, kadang-kadang tu mungkin sampai pukul. Tapi saya sendiri sebagai seorang anak yang dipukul, yang dimarah itu, alhamdulillah saya tahu itu adalah benda yang baik untuk saya. Untuk saya menjadi seorang artis, mungkin menjadi seorang yang faham tentang kerjaya saya tu. Apa momen tiba-tiba air mata kau bergenang bila kau sebut pasal tu, Bel? Kenapa? Apa momen yang kau teringat terlintas kat fikiran kau ni? Ada tu pula yang cakap kadang-kadang mak ayah saya ni, dia kalau boleh semua orang dia nak apa orang kata lahir-lahir terus suruh berlakon. Sampai orang cakap macam tu dekat mak saya. Tapi sebenarnya alhamdulillah sehinggakan ke hari ini bila kau dengar orang kata lahir-lahir tu bibah tu kalau boleh nak suruh anak dia berlakon, takkan kau sebagai anak langsung tak ada terasa dalam hati kau? Pernah saya terasa sangat apabila ada satu benda yang macam contoh kan benda baik bila saya adik-beradik tu berlakon demi kerana menolong, membantu family. Tetapi disalah ertikan apabila dikatakan mak saya nak buat duit dengan anak-anak. Kemudiannya ada yang cakap tu pula kalau pasal nak bantu keluarga, saya panggil awak tu bukan kerana bakat awak. Saya panggil awak sebab yang awak cakap nak tolong family tu. Saya nak tolong family awak. Bakat awak ni saya tak tengok sangat. Sampai ada yang bercakap macam tu yang saya sampai sekarang saya terasa sangat. Tetapi alhamdulillah pada ketika itu pun masa saya umur belasan tahun, mungkin budak-budak lagi masa tu, saya boleh senyum, saya tak marah pun. Kalau ikutkan saya rasa saya nak balik. Tapi sehingga ke hari ini alhamdulillah saya ambil benda tu sebagai satu benda yang memberi iktibar kepada saya. Ada mak air. Kadang ada benda yang menghiris hati saya. Contohlah kalau adalah netizen-netizen yang bercakap dengan saya. Kalau saya kenal dengan netizen-netizen yang cakap dengan saya tu, saya akan angkat kaki, saya lari je lah. Saya tak maulah berhadapan dengan dia. Dia orang kita buat sembang viral ni supaya orang memahami apa yang dicakap laser itu dengan tangan itu, dia boleh menguris, dia boleh menghukum, dan ada orang yang sanggup sampai membunuh diri disebabkan kes-kes yang macam ni. Dan siapa yang nak menanggung? Kita bukan nak suruh dia orang ni kata dia jahat, tapi kita nak memperbetulkan keadaan. Kita pun sama juga nak memperbetulkan keadaan. Dan kita tengok juga itu pandangan kita. Mungkin ustaz juga ada pandangan dia tentang topik kita mulut laser ini. Kita berehat, kita tengok sekejap. Ibarat kita paku sesuatu di dinding lah. Walaupun paku tu kita cabut, bekas tetap ada. Jadi sebelum kita mengeluarkan kata-kata atau perkataan, fikir dulu mengenai hal orang lain. Pilihlah perkataan yang bagus untuk kita meluahkan isi hati kita. Okey, kalau tak ada niat, maka tidak dikira sebagai satu dosa yang disengajakan. Sebab tu kalau kita tengok apa beza kita minta ampun dengan minta maaf dalam duduk antara dua sujud. Dia ada perkataan Rabbighfirli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli itu iaitu kita minta ampun pada dosa yang kita tahu kita buat. Wa'fu anni pada dosa yang kita tak perasan kita buat. Di mana ada juga kadang-kadang kita tak niat, tapi sebab jadi tabiat memang mulut tu macam tu, maka kebiasaan itu menjadikan orang maknanya terasa sebagainya. Kita tak niat, kita bercakap dengan manusia yang ada perasaan, ada hati, yang mungkin berbekas kepada hati dia tu yang mungkin akan menimbulkan benda-benda yang tak baik kemudian hari. Ya, itu komen Ustaz tentang mulut laser pada hari ini kan. Dan kita kembali balik pada, saya tertarik topik yang kita bincangkan sebelum ni.
mengguris hati ya coach. Betul. Mengguris hati ni satu perkara yang bila hati terguris. Hati ni satu tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang paling istimewa. Kan? Paling istimewa. Bukan semua orang boleh bertempat di hati, tapi di pemikiran ya. Kalau ada mulut-mulut laser yang mengguriskan hati orang ni, macam mana ni coach? Betul. Okey. Menarik sangat tu cara Datuk sebut tu, akal fikiran dengan hati ni lebih power lah. Dia lah yang menentukan iman kita pun adalah hati kan. Niat solat kita adalah hati, bukan dalam otak kita kan. Jadi mengguris hati ni sebab orang tak kenal kita, suka hati je, sebab dia tak rasa orang tu sakit hati, bukan aku punya pasal. Sedangkan hati ni dia tempat virus sebenarnya. Kalau selalu sakit, kita dengan keluarga pun, kalau kita sakit hati dengan keluarga, dia jadi berdendam. Itu yang lari dari rumah tu bermula dengan sakit hati lah sebenarnya kan. Kita rehat sekejap. Mulut laser boleh tak kita kontrol semasa anak dalam kandungan lagi, kembali selepas ni? You ni main futsal, balik malam-malam, tak ingat nak balik cepat apa? Ingat I seorang yang jaga anak ni semua ni. Anak-anak saya, kawan-kawan dia cakap, bapak kau tak puasa. Bapak kau tak puasa kan? Kalau kita ego, habis lah kan. Kita ego bergaduh lah. Buat peranda lah. Thank you. Stay tune dalam sembang dalam sembang viral, dan kita masih bercakap tentang mulut laser, dan kita kembali balik pada apa yang kita persoal sebelum kita berehat tadi. Pembentukan anak-anak tu boleh tak bermula daripada dalam kandungan coach? Betul itu. Sebab tu dalam Islam banyak mengajar kita kalau ibu mengandung, suami main peranan banyak. Jangan bagi ibu tu stres. Kan? Jangan cari pasal. Suami tu kadang kita rasa ibu yang mengandung. Kadang-kadang masa tu ya suami pula stres. Suami kalau suami bawa balik stres, lepas tu dia streskan isteri dia, mula isteri dia fikir tak betul, fikir negatif, dia akan masuk. Kalau dari sudut psikologi Islam kan mengajar baca Quran banyak, berzikir banyak masa tu. Kalau dari segi saintifik pula masa tu banyak buat-buat benda ilmu. Okey, dalam satu family, Bel dah berkahwin, coach dah berkahwin, okey, saya nak tanya Bel dengan coach antara suami isteri boleh atau tidak ada mulut laser? Kadang-kadang kita tengok, contohnya yalah, saya selalu melihat begini tau. Dalam kehidupan manusia tu dia mesti ada positif dan negatif. Bateri kereta kalau tak ada positifnya dia tak boleh pakai. Jadi boleh tak dalam keluarga seorang suami, pasangan suami isteri dia kena ada laser sikit? Boleh jawab. Jawab boleh je. Saya nampak isteri awak yang laser, bukan awak ni. Mana tahu kan? Bagi pendapat saya, alhamdulillah lah. Maknanya boleh lah. Betul. Dan macam contoh kalau saya dengan isteri, dia mungkin laser. Cover line dengan kau ni. Bukan. Isteri saya mungkinlah laser. Tapi kadang-kadang saya pun laser juga. Tapi pada masa yang sama, apabila orang kata nak menyelesaikan, kita kena seorang beralah. Itu je lah. Bila dia tegur kita, mungkin kadang dia pun dalam emosi kan, tapi kita percaya dia sayang kita. Dia bukan curang dengan kita. Niat dia betul. Jadi last kali macam ni kita nak terima je lah benda tu. Kalau kita ego, habis lah kan. Kita ego bergaduh lah. Buat peranda lah. Mulut laser, tapi mulut laser bertempat. Dia ada tempat yang boleh kita gunakan sebagai mulut laser ni. Betul. Tapi ada tempat yang tak boleh. Tetapi yang kita bincangkan sekarang ni, apabila ada mulut laser ni di dalam social media. Ini maknanya social media kita memberitahu satu dunia. Satu dunia kita beritahu tentang kes tu. Itu masalah. Ada juga kawan-kawan kita netizen juga ni. Dia nak tanya juga soalan pada kita, tapi bukan soalan pasal topik ni hari. Dia nak tanya soalan apa saja pada ustaz. Mungkin ustaz boleh jawab. Kita tengok sekarang apa ustaz jawab. Sebaik ustaz kena jawab. Ustaz jawab. Jadi yang wajibnya adalah dahi mesti tak berlapik menyentuh tempat sujud. Adapun cium itu bukan jadi satu tuntutan. Jadi sunat dan elok saja kita mengenakan hidung, tetapi yang wajib adalah dahi mesti jangan ada lapik apapun, mungkin topi ke, kopiah ke, ataupun rambut, jangan ada sebarang lapik. Jadi itu adalah merupakan anggota wajib yang mesti kena ketika kita sujud. Mungkin soalan dia adalah refer kepada adakah tempat tu mungkin pool itu mungkin najis sebab mungkin ada orang buang air kecil ke, tapi untuk tempat yang luas air itu dianggap bersih. Pertama. Kedua, di isunya adalah solat dalam keadaan basah. Mungkin tak
tak dalam swimming pool tapi mungkin dalam masuk dalam hutan, hujan lebat, dia sembahyang. Baik, dalam memastikan kita sah solat, syarat yang dipastikan adalah menutup aurat. Jadi kalaulah kita sudah menutup aurat walaupun dalam keadaan basah, maka dia dikira sah solat dia. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada netizen yang menghantar soalan. Kalau ada soalan-soalan boleh hantar ke IG TV9. Kita akan pilih. Kalau tak nak tahu nama sendiri, taruhlah nama orang lain. Boleh rahsia, tak ada masalah. Itu pun satu hal juga. Tak ada masalah. Bila dia dah hantar netizen kan, rupanya bukan dia tu gambar dia, tak ada. Kemudian Fake account. Okey, kadang-kadang kita tengok balik pada suami isteri tadi kan. Okey, contohnya isteri ni dia laser sikit kan. Tiba-tiba dia kata, you ni main futsal balik malam-malam, tak ingat nak balik cepat apa, ingat I seorang yang nak jaga anak ni semua ni. Boleh ke isteri bersifat macam tu, coach? Okey. Pertama sekali sebagai suami kena tahulah itu benda tu betul. Kan, maknanya dia menunjukkan dia tak ada komunikasi kat situ. Dia tak ada, katalah dia pergi, dia tak cakap nak balik pukul berapa, dia panggil expectation tu dah salah. Isteri jangka suami balik pukul 8, pukul 9. Suami kata, alah awal sangat tu, 9, pukul 12 lah. Dah. Dia tak ada communication, tak ada komunikasi. Jadi itu punca utama dia kat situ. Maknanya jadual dalam kehidupan berumah tangga tu penting. Kena bagi tahulah. Kena bagi tahulah jadual. Semua kena tahulah kan. Kalau tidak, tapi orang kata nanti pula kita takut bini. Saya lebih suka tukar perkataan takut tu pada hormat. Hormat. Sebab isteri kita, tapi kawan-kawan tu kan cakap hormat bini lah tu. Itulah tak ada. Mulut laser macam ni lah. Itulah masalahnya. Jadi kalau kita dah tahu, kita pun kena bijak lah. Kalau kita tahu lepas futsal nak minum, kena bagi tahu isteri. Komunikasi itulah. Okey, Bel dalam dunia glamour. Okey, dalam dunia glamour. Siapa tak kenal Bel kat Malaysia kan? Orang yang tak puasa, ikon tak puasa. Ada tak bini Bel, dia kata, you tak boleh ke ambil watak lain? Watak ni sebenarnya I pergi keluar semua orang cakap, suami kau ikon tak puasa. Dia ada tak cakap benda macam tu? Dia untuk isteri tak ada, untuk anak-anak. Anak-anak kena. Untuk anak-anak. Anak-anak saya, kawan-kawan dia cakap, bapak kau tak puasa. Bapak kau tak puasa kan? Ikon tak puasa. Tapi so macam mana ialah mengguris hati anak kat sekolah tu, malu dia kan. Okey, tapi saya dah bagi tahu dah. Watak yang saya buat tu memanglah orang yang tak puasa, tetapi intipati dia adalah untuk bagi tahu orang jangan jadi macam dia ni. Jangan buat perangai macam Bakobah ni. Tak adakah macam orang-orang yang netizen yang mulut laser dia bertanya, Abang Bel bawa watak tu macam Abang Bel sendiri, memang betul macam tu ke watak tu? Ada tak? Saya akan jawab mana dia tahu. Mana dia tahu. Jangan bagi tahu orang ni. Dia positif. Betul, boleh pakai. Okey, coach. Amalan yang terbaik yang patut kita lakukan dalam hidup kita supaya kita tak terjadi kepada golongan mulut laser. Apakah kriteria-kriteria yang terbaik yang patut kita buat untuk diri kita tak terjebak kat situ? Betul. Okey, pertama sekali kita kena tahu tiga sebab. Okey, kita kena tahulah orang tu siapa. Yang maknanya kalau kita kenal dia, kita akan lebih appreciate dia. Susah jatuh bangun dia semua kan, tak akan keluar perkataan negatif. Yang kedua, kita jaga hati kita sendirilah. Niat kita apa? Nak menjatuhkan dia ke, nak tegur dia ke kan? Jadi kalau nak tegur dia, ada cara dia, one to one lah. PM lah, private message kan. Kalau nak puji tak apa, nak puji biar satu dunia tahu, tapi nak tegur direct, one to one. Yang ketiga, satu lagi ialah tadi sikap kita. Saya suka Bel sebut tadi, bila orang berlaku karakter berbeza, dengan orang ni berbeza, dengan orang itu dalam Islam dia panggil, dalam psikologi dia panggil hipokrit. Kan, hipokrit. Jadi berhati-hati. Tiga sebab Bel. Satu, jangan copy saya punya. Sebelum cakap tu fikir dulu. Okey. Yang kedua, kurangkan bercakap. Okey. Lebih banyakkan bertindak. Okey. Yang ketiga, fikirkan apa akan berlaku dengan kata-kata dia. Kesan. Boleh tak? Boleh. Okey ke tak? Boleh. Okey tak? Asal itu idea kau. Kalau aku satu je. Dia satu pula. Aku satu je. Wah, dia satu je. Biar lower tapi tinggi akhlak. Terima kasih kerana anda menonton Sembang minggu ini dengan tajuk Mulut Laser. Terima kasih coach, terima kasih Bel. Jumpa anda minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton bersama dengan kami. Bye.